Alangkah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman ini. Berpunca dari hati yang rosak kerana dunia memaunya. Alangkah susah mencari kawan, kebaikan kita disorotnya. Bahkan didengkinya pula kejahatan di jalan merata. Salah yang sikit dibesarkan, yang besar apatah lagi. Alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup di tengah ramai. Kerana kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalanan. Kerana kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalanan. Alangkah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman ini. Berpunca dari hati yang rosak kerana dunia memaunya. Alangkah susah mencari kawan, kebaikan kita disorotnya. Bahkan didengkinya pula kejahatan di jalan merata. Salah yang sikit dibesarkan, yang besar apatah lagi. Alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup di tengah ramai. Salah yang sikit dibesarkan, yang besar apatah lagi. Alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup di tengah ramai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita mulakan dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. اللهم أحينا بالإيمان وبنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اقطع علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT pada petang ini dapat kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran PAFA perkara asas padu ain untuk tingkatan 2. Kalau minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan wuduk, minggu ni kita masih lagi membincangkan perkara yang sama. Masih lagi saya akan bincangkan perkara yang sama berkaitan dengan wuduk. Okey. Sebelum tu kamu saksikan dulu video klip berkaitan dengan wuduk ni. Kata Imam Mulaid, suatu hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tapi lagi. Ustaz, mohon beritahu kami gimana cara berwudu. Ada mikrofon yang bisa tempel. Dia minta cara berwudu. Kalau saya ajar cara berwudu itu satu SKS. Harus ada timbanya, tapi karena tak ada, pegang. Agak dikasih. Udah, tak usah pakai itu. Tinggi sikit. Dah, tengok baik-baik ya. Idza staiqadha ahadukum, kalau kamu bangun tidur, fala yumis, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana ember, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Maka basuh dulu. Kalau tak ada gayung, tak ada cedok, maka dimiringkan bejana itu basuh. Setelah bersih, barulah ambil gayung. Jangan pakai keran, karena kalau keran itu mubazir, banyak air habis. Dah, ulang tangan. Pertama, istinsyaq, madmadah, masuk air ke mulut langsung ke hidung. Kalau pergi ke Makkah, bergumpal-gumpal tai hidung, jangan dikorek, berdarah dia, gitu loh. Buang, nanti keluar tai hidung itu bergumpal. Kalau ada anak ayam mati. Manfaat menarik air ini membantu oksigen naik ke otak. Ini oksigen mesti masuk ke otak, kalau tidak kena stroke ringan. Maka ditarik. Apalagi yang flu, yang pilek, bagus, tarik ke atas. Sakit gosok, lah. Dah, gosok. Kalau ada siwak, gosok. Saya sebelum kesini gosok gigi dulu. Gigi bersih. Jangan sampai kita sekolah mulut bau hantu. Nas. Laula anna syukra ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak gosok gigi inda kulli shalah, setiap mau salat gosok gigi. Dah, setelah hidung bersih, mulut bersih, barulah siramkan air ke muka. Idza qumtum minas shalah, kalau kamu mau salat, fawsilu wujuhakum, basuhlah muka. Batas muka itu dari paku telinga kanan ke paku telinga kiri. Mana pakunya? Kalau ada yang tak berpaku, agak-agak aja lah. Nah, batas dari atas ke bawah mana? Dari ujung dagu ke batas tumbuh rambut. Batas tumbuh rambut yang normal. Karena ada juga batasnya kemari. Jadi jangan bisa besar.
Dari paku nih. Karena ada juga saya tengok orang wudhu. Itu bukan wudhu, itu namanya basuh muka. Dah. Fagsilu wujuhakum, wajah 3 kali. Wa aydiyakum, kalau berjanggut panjang takhlil di celah-celah supaya basah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Masuk air. Ditadlik gosok. Karena kalau ini takut tak kena tengok, mana tahu ada bekas botol karet tadi habis motong menaki. Mana tahu ada bekas kulit ikan mas tadi, jangan sampai. Karena sebesar ujung beras pun tak kena, maka batal wudhu. Kalau batal wudhu, batal sholat. Takhlil celah. Kuku jangan panjang, karena kalau kuku panjang air tak masuk. Periksa ujung. Cara meriksa kuku ujung. Tengok tak ada. Ini sekarang banyak anak-anak gadis di kuku hitam. Kuku hitam di atas black kutek, di bawah black daki. Panjang kuku gini. Sampai saya kalau udah nengok kuku kiri panjang, cemana dia cek? Nah, kayak kalian yang lajang-lajang kalau mau berbini, itu tengok kuku. Jangan tengok muka dulu. Ini banyak muka tuh tengok. Oh, kuku hantu. Dah, tangan, jangan kanan. Kenapa tak begini? Uduk beginilah. Rupanya kalau kita uduk begini, dia ngasih tahu dokter. Kami Pak Ustadz kalau mau membedah orang, nyiram tangannya gini. Karena kalau kami siram begini, turunlah kumannya di ujung jari. Kalau kuman-kuman di ujung jari kami pakai operasi, busuklah kulit orang, terkontaminasi bakteri. Tapi kami siram sampai ke situ, maka ujung tangan steril bersih. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Padahal dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran. Makanya anak-anak bapak masukkan ke kedokteran. Dia ngomong. Nah, setelah bersih, barulah kepala. Wamsahu biru'usikum. Usap kepala tidak dibasuh. Jangan hidupkan keran kepala. Kepala disapu. Cara menyapu kepala ada 3. Sapulah kepala. Kebetulan gurunya orang Melayu. Sapu kepala, muridnya orang Jawa. Diambilnya sapu. Mengusap kepala. Nabi itu bersorban. Nabi itu pakai sorban. Nabi SAW pakai sorban. Cara pakai sorban, ujungnya di kiri. Nabi itu bersorban. Nih, Ustaz kenapa tak bersorban? Panas. Dah, di kiri. Nabi bersorban, dibasahnya ujung sorbannya saja, tepi. Walam yangkut imamat, sorbannya tak dia buka. Kenalah rambutnya sikit. Kena rambut sikit. Itulah dalil mazhab yang mengatakan sikit aja pun sah. Bahkan ada bukan Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan 3 helai pun sah kata dia. Tapi mana ada orang ngusap 3 helai? Ada orang ngusap 3 helai. Diambilnya 1, 2, mana ada? Itu 3 helai itu maksudnya sama macam orang jauh rumah kau dari masjid ya sebatang rokok lah. Itu maksudnya bukan 3 helai. Maksud mulai itu dari pangkal ke ujung atau mulai dari tengah? Mengetes saya. Cara kedua, dibasahkan tapak tangan, disapu ke dalam. Itulah dalil mazhab Hanafi, sikit saja seperempat kepala. Cara yang ketiga, dibukanya. Nabi membuka sorban. Buka sorban, basahnya tangannya, disapunya dari muka ke belakang,
Maju kenapa? Menyatu ke telinga. Jadi 3 cara. Pertama, sikit saja. Kedua, seperempat kepala. Yang ketiga, muka ke belakang, nyapu ke telinga. Tiga-tiganya sah. Ustaz bermasalah. Tapi kami belajar sikit aja, sah. Lalu yang masalahnya tak sembahyang. Sah lagi gara-gara itu. Dah, habis itu barulah kaki. Kaki disiram. Takhlil. Takhlil. Ini celah-celah kaki. Jangan sampai ada terkena. Siku. Bagus. Ini ada orang kan sifat-sifatnya aja. Telinga, ujung telunjuk ini masuk ke dalam. Ibu jari tepat ke belakang. Basahkan tangan, masuk ke dalam. Makanya telinga itu bersih. Ini sekarang banyak cantik. Ditengok sarang Spiderman dalam. Orang Islam itu bersih, tangan bersih, kuku bersih, bersunat. Memang gayanya pakai sarung tapi bersih. Ini pakai dasi tapi tak cebok. Ini pasti di internet nanti ejek-ejek ini. Terserahlah, salah sendiri. Kalau mau tak sakit hati, bersunatlah. Habis itu barulah berdoa. La ilaha illallah syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika. Yang mau angkat tangan disapunya mukanya sah, boleh. Yang tak mau angkat tangan dia diam aja, boleh juga. Angkat tangan sapu muka, boleh. Yang angkat tangan tidak sapu muka, boleh. Tak angkat tangan tak sapu muka, tak. Tak ada angin, tak ada hujan, sapu muka aja. Tak tahu kenapa sapu. Dah, itu pertanyaannya tadi. Kalau nanti terlihat itu sikit tentang cara berwuduk telah ditunjukkan oleh Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad ni seorang pendakwah Nusantara, dia orang Indonesia dan dia pun selalu berdakwah pergi kat Malaysia ni kan. Jadi untuk hari ini kita akan bincang lagi berkaitan dengan wuduk. Macam mana wuduk yang lebih sempurna kan. Jadi tadi ceramah Ustaz Abdul Samad tadi dia dah tunjukkan wuduk yang sempurna tu kan. Muhammad Akil Muzaffar ada tak? Saya. Okey. Faham tadi? Faham. Di video yang kamu tengok tadi? Faham. Okay, sekarang kita tengok daripada laman web Wikipedia tentang wuduk.
Wudu atau wudu ataupun wudu maksudnya sama Ejaan, kalau ejaan kalau ejaan Rumi ni dia macam-macam, ada tulis WDUK ataupun WDHU. Kalau ejaan Rumi ni macam-macam lah. Tapi kalau ejaan yang Arab, ejaan Arab, wow, dot, wow, hamzah. Wudu ialah salah satu cara untuk mensucikan diri daripada hadas kecil. Jika dalam keadaan darurat, wudu boleh diganti dengan tayamum. Tayamum iaitu menggunakan debu yang diyakini kesuciannya. Pemutihan wudu pada syarak ialah membasuh atau menyapu anggota tertentu yang dimulakan dengan niat. Kalau setiap perkara yang kita lakukan mesti ada niat. Kalau tak ada niat, maka tak sah. Begitu juga dengan wudu. Dalil Al-Quran tentang wudu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Maksudnya, wahai orang beriman, bila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu, kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kakimu meliputi buku lali. Dalam ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menjelaskan arahan kepada umat Islam untuk berwuduk apabila hendak mengerjakan solat. Bila hendak mendirikan solat untuk mengangkat ataupun untuk mengangkat hadas kecil, maka hendaklah kita berwuduk. Jadi dalam ayat yang ke-6 surah Al-Maidah ini dijelaskan, diberitahu tentang anggota yang wajib. Anggota yang wajib wuduk iaitu muka, tangan, dua belah tangan sampai ke siku, dari ujung jari sampai ke siku, sebahagian kepala, dan kemudian kaki, dua belah kaki sampai buku lali. Itu anggota yang wajib kita ambil wuduk. Muka, tangan, sebahagian kepala dan kaki. Hukum berwuduk adalah wajib. Hukum berwuduk adalah wajib ketika hendak mengerjakan ibadat tertentu yang dilakukan dengan niat. Ketika nak solat, hukum wuduk adalah wajib. Kalau solat tanpa wuduk, solat tak diterima oleh Allah. Solatnya tidak sah. Kalau nak memegang Al-Quran, nak memegang mushaf Al-Quran, maka hendaklah dalam keadaan berwuduk. Kalau nak mengerjakan umrah, haji, tawaf, mestilah dalam keadaan berwuduk. Kemudian hukumnya sunat. Sunat iaitu ketika sunat berwuduk ketika hendak mandi wajib. Ketika hendak mandi, sebelum mandi wajib disunatkan berwuduk. Ketika hendak membaca Al-Quran, hadis dan juga buku. Ketika nak baca Quran, boleh tak kita baca Quran tanpa wuduk? Boleh ke tak? Tak. Baca Quran tanpa wuduk boleh. Yang tak boleh kalau kita memegang mushaf Al-Quran
kita pegang Al-Quran tu kan tanpa wuduk, maka tak boleh. Tapi kalau kita baca Quran tak wuduk ni, tapi saya suruh kamu baca ayat Quran, boleh, tak ada masalah kan. Tapi kalau dia tahu dia tak ada wuduk, dia nak baca Quran, dia pun ambil wuduk, itulah lagi afdal, lagi baik, lagi bagus ya. Disunatkan dalam keadaan kita nak baca Quran, kita berwuduk. Begitu juga baca hadis, begitu juga baca buku. Kamu nak ulang kaji pelajaran, nak baca buku kan, nak baca buku pelajaran, nak belajar, kamu berwuduk dulu. Boleh dikatakan kalau kita sentiasa ambil wuduk, jaga wuduk, maka kita akan dalam keadaan suci. Bila kita dalam keadaan suci, maka syaitan tak akan mengganggu orang yang dalam keadaan sentiasa suci, bersih. Jadi kalau boleh kekalkan wuduk tu. Batal je wuduk, ambil wuduk kan. Ketika hendak tidur, sunat hukumnya ketika hendak tidur kita ambil wuduk. Siapa yang kat sini sebelum tidur dia ambil wuduk? Angkat tangan. Macam mana nak angkat tangan Ustaz? Tak nampak nanti. Angkat tangan lah, angkat tangan tu lah tu. Yang kat situ angkat tangan. Kamu klik ke kat situ kan, angkat tangan. Yang mana? Tak tahu. Tekan raise hand. Kamu klik kat sini lah. Ni raise hand. Oh. Angkat tangan. Siapa yang sebelum tidur dia ambil wuduk, angkat tangan. Tekan klik kat sini. Raise hand. Tak ramai. Ada 2 orang. Dua orang je yang angkat tangan ya. Yang lain lepas ni, kamu nak tidur, pastikan kamu ambil wuduk Kalau kamu tidur, lepas tu orang tua kata sebelum tidur basuh kaki kan. Maksud basuh kaki tu wuduk lah. Sebab anggota terakhir basuhan wuduk kan kaki kan. Kena amalkan Walaupun dia sunat, elok dia amalkan. Supaya ketika tidur tu, semasa kita tidur tu, kita tidak diganggu oleh syaitan. Taklah tidur dalam keadaan mimpi yang bukan-bukan. Dan bila kita tidur dalam keadaan berwuduk, insyaAllah kita boleh bangun pun tak terlajak lah sampai ke pagi lebih daripada waktu subuh kan. Ini waktu subuh pun dia langgar tidur juga. Jadi kalau kita dah ambil wuduk sebelum tidur, insyaAllah bila pagi azan subuh kita boleh dengar kan. Kemudian disunatkan juga kita berwuduk ketika dalam keadaan marah. Bila kita dalam keadaan sedang marah, cepat-cepat kita ambil wuduk, maka kemarahan kita tu akan reda. Orang yang marah, dia ambil wuduk, dia akan reda. Sebab apa? Marah tu daripada syaitan. Syaitan dicipta daripada api. Api apabila terkena air, dia akan padam. Tu kenapa kita disunatkan berwuduk kalau kita dalam keadaan marah. Baik. Kemudian fardu wuduk. Fardu wuduk. Cara berwuduk dalam Islam berlainan sedikit mengikut mazhab. Kita dekat Malaysia ni bermazhab Syafi'i. Kita kat Malaysia ni bermazhab
Syafi'i. Jadi lain dengan mazhab Hanbali, tapi tak jauh bezalah cara wuduk mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Nanti kita akan tengok apa beza dia. Okay, lihat menurut mazhab Syafi'i, fardu atau rukun wuduk ada 6. Pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Keempat, menyapu sebahagian kepala atau sebahagian rambut di dalam batasnya. Kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Yang keenam, tertib. Pertama, niat dia nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala ataupun nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Basuh muka, basuh kedua belah tangan hingga ke siku. Kan? Bila air mula basuh jari, kita basuh tu kita selati, kita masuk selati masuk macam ni kan. Selati jari. Pastikan kuku kita kalau ada hitam-hitam bersihkan kan. Elok-eloknya ambil air ketika basuh tangan tu, ambil air daripada ujung jari sampai ke siku. Kalau daripada siku sampai ke ujung jari sah juga, tapi yang tadi Ustaz Somad terangkan ikut apa kajian doktor, kalau kita basuh daripada siku sampai ke ujung jari, kuman-kuman tu akan turun kan. Kuman turun, dekat sakit pula. Baik. Membasuh kedua tangan hingga ke siku dan menyapu sebahagian kepala, sebahagian rambut dalam batasnya. Menyapu sebahagian kepala. Sebahagian kepala dan rambut. Tapi kalau tak ada rambut, sebahagian kepala lah. Dia botak, jadi dia sapu je sebahagian kepala dia. Yang kelima, basuh kedua kaki hingga ke buku lali. Yang keenam, tertib. Tertib iaitu ikut urutan daripada basuh muka, lepas basuh muka, basuh tangan dan basuh kepala. Sunat lagi basuh telinga kan. Tapi kalau tak tertib, mula dia basuh kaki dulu, kemudian basuh tangan pula, kemudian basuh muka pula. Tak tertib maka tak sah. Mesti dengan tertib. Tertib maksudnya ikut susunan. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Kalau ambil wuduk tak tertib, tak betul, tak sah. Mesti tertib. Tertib ni maksudnya ikut susunan daripada awal sampai akhir. Dalam mazhab Hanbali, kita dalam mazhab Hanbali ada 7. Ada 7 rukun wuduk. Niat sama, basuh muka, basuh dua tangan hingga siku, menyapu semua kepala. Beza dia dengan mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali ialah kalau dia menyapu kepala, menyapu kepala, semua kepala kan, sampai ke belakang kan. Kalau kamu tengok setengah orang yang mazhab Hanbali macam orang dekat, orang India ke kan, orang Bangladesh ke, orang Arab ke, kadang dia sapu kepala sampai ke belakang. Itu mazhab Hanbali, mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i sebahagian kepala. Sah juga. Kalau sebahagian kepala sah, semua kepala pun sah. Tak ada masalah. Itu cuma perbezaan mazhab saja. Kemudian yang kelima, membasuh dua kaki sama macam mazhab Syafi'i, tertib pun sama. Cuma tambah lagi berturut-turut. Dalam mazhab Hanbali berturut-turut. Berturut-turut maksudnya apa? Tak diselangi dengan waktu yang lama. Berturut-turut maksudnya lepas basuh muka terus basuh tangan kan. Lepas basuh muka kemudian tunggu sampai 5-6 minit termenung, basuh tangan pula. Dalam mazhab Hanbali tak boleh. Kalau dalam mazhab Hanbali jadi batal kan, dia kena buat balik. Dalam mazhab Syafi'i
Boleh tapi tak digalakkan Kamu contohlah bila tengah ambil wuduk, dah basuh muka, dah basuh tangan, dah basuh sebahagian kepala, dah basuh telinga semua, kemudian kaki tak basuh kan. Kamu pun tunggu sekejap, kamu borak-borak, kemudian baru kamu basuh kaki. Dalam mazhab Hanbali tak boleh buat macam tu, dia kena berturut-turut. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh tak boleh. Bukan haram, bukan tak sah, sah tapi makruh lah. Eloknya buat terus. Batal wuduk. Menurut mazhab Syafi'i, ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wuduk. Antaranya, pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, kubul atau dubur. Keluar satu dari dua jalan, kubul atau dubur. Maksudnya apa? Kubul ni adalah kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Keluar sesuatu iaitu berupa apa? Angin, najis kan? Kentut lah. Kentut, batal wuduk. Kencing, keluar najis. Batal wuduk. Yang kedua, hilang akal, sama ada sementara atau kekal. Dia hilang ingatan. Tiba-tiba dia terlupa kan, ataupun dia hilang ingatan dia, hilang akal. Kena histeria ke apa kan, tiba-tiba tengah ambil wuduk, basuh muka, tiba-tiba kena histeria. Menjerit-jerit kan. Walaupun sekejap, dia kena ulang balik. Sebab dia dah hilang ingatan, hilang akal ketika itu. Kemudian yang ketiga, batal apabila bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram maksudnya orang yang boleh kahwin dengan kita. Bila kamu dah ambil wuduk, kita dah ambil wuduk, tiba-tiba kita tersentuh kulit perempuan kan. Lalu-lalu kita sentuh kulit perempuan yang bukan mahram, maka batal lah wuduk kita. Kalau perempuan yang mahram, tak batal kan. Adik-adik kita, ibu saudara kita, mak kita tak batal. Sepupu batal, sebab sepupu tu adalah bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Telapak tangan Yang kamu sentuh kemaluan dengan tapak tangan, sama ada kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, maka batal. Menyentuh kemaluan tu batal. Faham? Bila yang dimaksudkan kemaluan tu, kalau kamu lepas ambil wuduk, kamu tersentuh kemaluan kamu sentuh, kamu pegang, batal. Tapi kalau kemaluan tu yang ni batal. Kalau yang ni tak batal. Faham? Saya tunjukkan ni. Nampak? Ini batal. Kamu sentuh ni batal. Kalau sentuh yang ni, yang ada telur tu, tak batal. Tapi kalau sentuh yang batang, batal. Walaupun kemaluan sendiri, apatah lagi kemaluan orang lain. Kemudian pintu dubur. Pintu dubur maksudnya tempat keluar najis lah. Kamu punya pintu dubur kan kat mana? Kalau punggung tak batal.
pintu tu, lubang dubur tu batal. Dengan telapak tangan, dengan jari batal. Telapak tangan termasuklah semua lah kan. Tidur, yang kelima, batal apabila tidur. Tidur, kecuali kalau dia tidur dalam keadaan duduk tak berubah kedudukannya. Solat Jumaat, dia duduk kan. Solat Jumaat dengan khutbah. Dengan khutbah dalam keadaan duduk, dia tertidur. Orang khatib baca khutbah, dia tidur. Sedar-sedar dah nak solat. Bila Bilal qomat baru dia sedar. Masa imam baca khutbah langsung dia tak dengar sebab tidur. Batal tak wuduk dia? Batal tak wuduk dia? Danish. Batal. Aiman, tak batal. Tapi kalau berubah tempat duduk, daripada dia duduk sebelah contoh kat surau tu dia duduk sebelah kanan, tiba-tiba dia beralih tempat. Tiba-tiba dia dah duduk sebelah kiri pula. Waktu tidur tu dia beralih. Tak tahulah, mungkin dia mengigau entah apa. Yang tidur dalam tidur duduk tu dia mengigau, dia ubah tempat duduk kan. Batal. Kalau dia sedar, tadi aku macam duduk kat depan, tiba-tiba aku dah kat belakang. Kalau dia sedar dia dah berubah tempat duduk, dia kena ambil wuduk. Faham ni? Tapi kalau dia masih kat duduk tempat yang sama, dia sedar-sedar, ni tempat duduk aku ni tadi memang kat sini kan. Maka dia tak perlu ambil wuduk. Tak berubah kedudukan dia. Bila tak berubah kedudukan, dia masih kat situ juga, dia boleh terus solat. Ustaz. Kalau macam dia kan tidur dekat tengah duduk, dia tertidur di pandang depan kan. Tapi kalau dia bangun di pandang belakang pun batal Ustaz. Tapi tak bergerak, dia stay kat situ. Tapi dia punya ke belakang, macam pandangan yang ke belakang lah. Macam berpusing. Itu batal Ustaz. Yang membatalkan apabila punggung dia berubah. Kalau punggung dia tak berubah, tak batal. Faham tak? Kalau kepala berubah, tak ada masalah. Punggung dia duduk tu, berubah tempat tak? Selagi dia duduk kat situ, dia tak ke mana-mana, dia tak batal. Kalau kepala dia ke sana masa dia tidur tu, tak batal. Tapi kalau punggung dia berubah tempat, dia batal. Faham? Faham. Okey. Ada soalan lain nak tanya? Okey, yang keenam. Tidur tadi ada. Yang keenam, murtad. Murtad apa? Iaitu murtad ialah meninggal Islam, keluar daripada satu agama, iaitu agama Islam lah. Orang murtad boleh beralih kepada agama yang lain atau memilih untuk kekal tanpa agama. Murtad ni keluar daripada agama Islam. Okey. Dan kita lihat mazhab Hanbali. Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wuduk dalam mazhab Hanbali. Kalau tadi dalam mazhab Syafi'i ada 6, dalam mazhab Hanbali ada 8. Sama, keluar satu dari dua jalan, kubul atau dubur. Sama tadi. Yang kedua, menyentuh perempuan yang halal dinikahi bukan mahram dengan syahwat. Menyentuh perempuan yang halal dinikahi bukan mahram dengan syahwat batal. Dalam mazhab Hanbali, kalau tersentuh perempuan tanpa syahwat, dia tak batal. Tapi kalau dia menyentuh perempuan dengan yang bukan mahram tu dengan syahwat, dengan perasaan ada nafsu, maka dia batal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan manusia tanpa berlapik, batal. Yang keempat, tidur, kecuali tidur ringan sama ada berdiri atau duduk. Yang kelima, makan daging unta, berat sikit. Bagi orang Arab lah yang makan daging unta, kat negara kita tak ada masalah sebab kita pun tak pernah makan daging unta kan. Siapa pernah makan daging unta? Dululah Ustaz, sekarang dah tak. Betul, anak kaya. Makan daging unta kenapa boleh jadi
membatalkan wuduk? Sebab Saya pun dah lupa. sebab apa? Apa yang pernah makan daging unta? Mesti dia tahu, dia ada pengalaman kan. Sebab daging unta ni panas dan dia banyak angin kan. Bila makan daging unta ni dia akan banyak mengeluarkan angin. Jadi selalu kentut lah. Jadi sebab tu dalam mazhab Hambali makan daging unta boleh membatalkan wuduk. Murtad, keluar daripada Islam, memandikan mayat. Bila dah memandikan mayat, dia dah batal wuduk. Yang ke-8, keluar apa jua najis dari tubuh badan. Apa jua najis dari tubuh badan. Muntah. Kalau muntah pun boleh batal wuduk. Itu kalau mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak batal lah. Kalau termuntah kan. Dalam mazhab Syafi'i kalau termuntah tak batal. Wuduk kita tak batal. Tapi kalau dalam mazhab Hambali membatalkan wuduk. Jadi tak ada masalah kalau kamu, ni untuk pengetahuan dah kan. Kita ambil satu mazhab Hambali. Sebab apa? Sebab supaya kita kalau tengok ada orang lain dia kata tak boleh ni makan daging unta, batal wuduk kan. Kita tahulah dia mazhab apa kan. Mazhab Hambali. Kesempurnaan wuduk. Berikut merupakan cara-cara mendapatkan wuduk yang lebih sempurna. Kalau kita nak wuduk, hendaklah kita mengambil wuduk dengan sempurna. Nak buat perkara, hendaklah kita buat perkara tu yang terbaik. Nak wuduk pun, kita buat wuduk yang terbaik. Yang pertama, mendahulukan bahagian tubuh yang sebelah kanan. Kalau tangan, basuh tangan, dahulukan tangan kanan. Kalau telinga kanan. Kaki kanan dulu. Kemudian mengulangi membasuh setiap anggota wuduk sebanyak 3 kali. 3 kali sunat, tapi kalau terlebih jadi makruh. Sampai 4-5 kali jadi makruh. Sekali wajib. Kita ambil wuduk sekali saja wajib. Yang sang sunatnya 3 kali. Tidak berkata-kata. Kalau sambil ambil wuduk tu dia boleh borak-borak dengan kawan sebelah kan. Ambil wuduk dia boleh sembang-sembang. Maka tak sempurna wuduk tu. Lepas tu saya dah bagi tahu pada minggu lepas, kalau kita supaya lebih khusyuk ketika ambil wuduk tu kita doa kan. Ketika basuh muka apa doa dia. Ketika basuh mulut, kumur-kumur apa doa dia, masuk air dari dua apa doa dia, semua ada doa tu. Doa tu niat je dalam hati, doa dalam hati. Lepas saya dah bagi tahu. Kemudian menghadap kiblat. Seelok-eloknya menghadap ke arah kiblat. Wuduk dalam keadaan kita menghadap kiblat. Tapi kalau paip, contoh paip tu tak menghadap kiblat, terpaksalah membelakangkan kiblat. Nak buat macam mana? Jadi kalau terpaksa tak ada masalah. Tapi kalau ada pilihan, ada tempat wuduk yang boleh menghadap kiblat, kita pilih tempat wuduk tersebut. Kalau kat surau sekolah kita ada tempat wuduk, ada paip yang menghadap arah kiblat. Kita pilih tu. Sebab tu yang lebih baik untuk dapatkan kesempurnaan wuduk. Kita wuduk sambil menghadap kiblat. Kemudian berniat. Niat. Maksud di sini bukan niat yang rukun. Maksudnya niat untuk apa? Niat supaya dapat kita menyucikan diri kita daripada dosa-dosa kan. Kalau niat rukun tu dah wajib lah, memang kena baca. Baca basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wuduk, sebelum masukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur, baca bismillah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Basuh telapak tangan hingga ke pergelangan. Basuh telapak tangan ni sampai pergelangan.
berkumur-kumur. Menggosok gigi dulu. Lepas tu kalau kalau kita ada kayu sugi kan, kayu sugi boleh pakai kayu sugi tu. Tapi kalau tak ada kayu sugi, pastikan bila kita dah makan tu kita pastikan mulut kita bersih supaya lepas tu bila ketika wuduk, kalau boleh mulut kita ni celah-celah gigi kita ni tak ada sisa-sisa makanan. Jadi kalau solat dalam keadaan mulut kita masih ada sisa-sisa makanan, kalau tertelan jadi batal. Sebab tu digalakkan supaya menggosok gigi ketika berwuduk tu ataupun sebelum wuduk. Terusnya membersihkan hidung. Kan? Membersihkan hidung ada istinsyaq namanya kan. Masukkan air dalam hidung kemudian keluarkan balik. Basuh muka. Basuh muka, basuh tangan ke siku kan. Mengusap sebahagian kepala, mengusap kedua telinga, luar dan dalam, basuh kaki hingga ke buku lalim, baca doa sudah wuduk. Lepas habis wuduk baca doa kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Solat sunat wuduk sebanyak 2 rakaat dan habis wuduk kalau ada masa ada waktu untuk sementara nak menunggu masuk waktu ataupun nak menunggu solat tu didirikan, solat berjamaah contohnya, kita pun berwuduk, lepas wuduk solat sunat wuduk 2 rakaat. Kemudian buat secara tertib berurutan. Itu untuk mendapatkan kesempurnaan wuduk. Kemudian perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Menghadap ke arah kiblat. Tadi sama. Menghadap arah kiblat sunat. Punya baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh kedua telapak tangan hingga ke pergelangan tangan sebelum berwuduk, berkumur atau bersugi. Masukkan sedikit air ke dalam hidung atau untuk membersihkannya dan mengeluarkannya kembali. Menyapu air ke kepala. Memusing-musingkan cincin jika ada di jari. Kalau pakai cincin, dia pusing-pusingkan supaya air masuk ke dalam celah-celah cincin air tu masuk dalam celah-celah cincin dia dah sampai ke kulit. Kalau tak nanti tak sah. Menjelai-jelai janggut atau misai dengan air sehingga rata. Kalau ada janggut panjang, dia jelaikan, maksud jelaikan tu dia usap janggut dia tu supaya terkena air. Menjelai jari-jari tangan dan kaki. Jera ni saya macam ni kan. Menyeletak ataupun dengan kata lain menyelati kan. Menyelati jari-jari tangan. Kaki pun sama. Mendahulukan basuhan anggota kanan daripada kiri. Mengulang 3 kali setiap basuhan. Jangan meminta bantuan orang lain seperti tolong menuangkan air sewaktu wuduk kan. Buat sendiri Jangan mengelak atau mengeringkan anggota wuduk dengan kain atau sebagainya. Lepas saja kamu wuduk, kamu cepat-cepat ambil kain, kamu lap muka, lap tangan. Jangan biarkan dia kering sendiri Elakkan percikkan air, jangan sampai jatuh semula ke bekas atau ke timba. Maksudnya kamu ambil wuduk tu jangan sampai percikan air tu jatuh semula ke tempat bekas air. Kalau kamu ambil air dalam keadaan satu bekas, satu timba, satu timba, kamu ambil air kat timba tu, kemudian lebihan air wuduk tu jatuh semula ke bekas air tu, timba tu, air tu jadi air mustakmal, jadi tak sah. Berjimat menggunakan air. Berjimat ketika menggunakan air. Jangan buka air terlalu kuat kan, sampai membazir. Jimat, ambil, buka sikit je. Jangan berkata-kata atau sembang ketika mengerjakan wuduk. Jangan sembang. Baca doa selepas wuduk, setelah selesai berwuduk. Itu perkara-perkara sunat. Kemudian faedah fadilat atau faedah yang diperoleh daripada wuduk. Secara amnya kita mendapati wuduk ialah salah satu langkah yang wajib
atau syarat untuk memastikan solat atau sembahyang yang dilakukan oleh umat Islam itu dianggap sah serta memastikan kebersihan anggota badan dan kesucian rohani dan jiwa sentiasa terpelihara. Namun demikian, terdapat fadilat lain yang juga boleh diperoleh oleh orang yang bersifat ikhlas dan yang menggunakan wuduknya dengan baik sekali. Misalnya, sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengambil wuduk dengan baik, dosa-dosanya keluar dari badannya sehingga keluar dari bawah jari-jarinya. Kalau kita ambil wuduk dengan sempurna, maka dosa-dosa kita akan terkeluar daripada anggota wuduk kita. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengambil wuduk dengan baik, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minat mutahirin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu ialah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku daripada kalangan orang yang menyucikan diri. Maka akan dibuka untuknya semua 8 pintu syurga agar dia masuki dari mana dia suka. Bila dia dah wuduk, dia baca doa ni, maka akan terbuka untuknya pintu syurga. Ada 8 pintu syurga yang dia boleh masuk mana-mana pintu. Jadi jangan sampai kita tinggalkan amalan berdoa selepas berwuduk. Okey. Faham? Faham Ustaz. Okey, untuk sebelum kita tutup, tengok cara ambil wuduk oleh Ustaz Don Daniel. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Apa? Apa dia? Contohlah kalau ada orang bukan Islam yang bertatu, dia dah masuk Islam. Dan Ustaz kata kalau wuduk tu sah kalau kena kulit. Kalau dia ada tatu tu, dia kira sah lagi kan Ustaz? Sebab dia ada tatu tu, dia sah ke Ustaz? Tatu tu dia dah tanam dalam kulit kan. Bila dia dah tanam dalam kulit, dah tak boleh nak buang dah kan. Susah nak buang. Tapi dia dah taubat. Kalau dia nak buang tu, dia kena siat kulit tu, sakit. Jadi tak ada masalah. Wuduk dia sah. Wuduk dia sah. Sebab dia dah meresap dalam kulit dah, susah nak dibuang tatu tu. Tapi kalau boleh dibuang, elok dibuang dulu. Kalau dia boleh buang, tatu tu dia mampu buang. Tapi kalau dia tak mampu buang, dia boleh menyebabkan mudarat, boleh menyebabkan kulit dia jadi cacat, tu tak payah. Dia wuduk, sah wuduk dia. Boleh? Faham? Faham Ustaz, faham. Okay. Mana tadi? Okay, tengok cara wuduk yang Okay, tengok cara wuduk Ustaz Don. Biasa kita ambil wuduk dekat paip kan. Ni cara macam mana kita ambil wuduk kalau bukan dekat paip, dekat kolah kan, dekat kolah. Kalau wuduk dekat kolah ataupun dekat air yang banyak.
Okay lah. Tu cara ambil wuduk dalam keadaan di kolah kan. When I first became Muslim, Ambil my wuduk mom kicked me out of dalam the house. kolah. She grabbed my clothes and my belongings and threw them. Okay, faham tak? Faham Ustaz? Ada soalan sebelum kita nak tutup ni? Tak ada. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, untuk tugasan wuduk ni untuk ni saya nak cuma kamu yang minggu lepas saya ada bagi kan tugasan apa dia? Tulis Saya doa masa masuk ke basuh tangan. doa setiap anggota wuduk doa. Setiap anggota wuduk ada doanya kan? Dah buat? Dah. Okay, dah buat, bagus. Yang belum buat, buat ya. Tuliskan doa setiap anggota wuduk ketika kita ambil wuduk tu, setiap anggota ada doa-doa dia. Tuliskan doa-doa dia. Okay. Kalau tak ada soalan, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jangan lupa isi kehadiran ya. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.